pengalaman. Nak dengar ke tak nak? Nak dengar ke tak nak? Kalau nak sebut ramai-ramai. Oh yeah. Haru semua Ustaz Adi. Ustaz pernah tidur di sebuah hospital. Sebab ketika itu ayah Ustaz ada masalah. Dia sakit lah kat hospital So Ustaz tidur. Sebenarnya kalau kat hospital memang tak boleh tidur atas katil. Dia hanya duduk sebelah sahaja. Dia duduk, mana kita letak kita punya tangan, tidur dekat katil pesakit. Tapi memandangkan sebelah katil ayah aku kosong. Aku memerhatikan dengan penuh perasaan dan nafsu. Dah mengantuk, bayangkan tengah-tengah malam. Disebabkan itu masa Ustaz tengok nurse semua pun dah relax, duduk dekat kaunter masing-masing. Tapi nurse ada pesan, "Cik, saya bagi warning, jangan tidur atas katil ni, cik." Sebab apa Tak ada apa-apa, cuma jangan tidur atas katil. Ustaz pun tak apalah. Orang-orang kita ni kalau sebut jangan, yang tu yang dia nak buat, betul? Cuba nurse kata, "Cik, tidurlah atas katil ni, cik." Tobatlah, aku tak tidur atas katil tu. Tapi sebabkan dia kata jangan tidur, maka aku pun heran. Ada apa Apa misteri di atas katil ini? Tiba-tiba Ustaz pun dah mengantuk punya kerana aku pun tidur atas katil itu. Tak sampai beberapa saat, terasa seolah-olah katil itu bergoncang. Wah, hebat katil ini, ada efek sendiri. Macam 6D tengok wayang dekat Mid Valley. Bergerak. Ustaz pun pelik, macam je aku rasa kena himpit. Saya kata, nurse hospital ni bahaya ni. Main kasar ni, himpit ni. Bila aku pandang ke belakang adik-adik, rupa-rupanya ada makhluk yang tak ubah seperti ini. Muka dia betul-betul tembak dengan muka Ustaz. Aku terpelanting. Wah! Terpelanting jatuh ke bawah. Semua nurse yang ada dekat tu terkejut datang. Dia orang ingatkan pesakit, rupanya tak sakit menjadi kuat. Itu kisahnya adik-adik. Nak tahu, kita tak dengan momokkan hantu-hantu yang ada di pasar sekarang ni. Hantu pocongnya, hantu apa lagi? Punya lagi? Hantu lagi? Macam takut nak sebut. Ustaz tidur dekat sebelah Muzium Arkeologi. Rumah tamu kan. Aku tengok muzium, kenapa dia punya fakulti kot. Tengok macam seram dia fakulti ni. Arkeologi pula kan duk korek kubur korek artifak dulu dinosaur sebagainya. Nak tahu ke mana jumpa hantu dinosaur kan. Sebenarnya adik-adik, kita terlalu dimomokkan dengan benda-benda sedemikian. Sedangkan malaikat Israel yang mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyebut ketika mana aku bertanya pada Israel, "Ya Israel, tunjukkan kepada aku wajahmu di saat engkau mencabut nyawanya orang yang tidak beriman, yang fasik, yang munafik." Bagaimana keadaan rupa menunjukkan keadaannya Nabi Allah Isa. Dia lihat seburuk lagi malaikat Israel menyerahkan kepada yang beriman ketika dia hendak cabut nyawanya. Kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Sudah cukup aku melihat wajahmu, jantungku bagai tercabut dan seolah-olah nyawaku telah berkecai dari tubuh badanku." Adik-adik, ada tak kat sini yang friend dengan Israel? Ada tak? Kok-koklah korang duk follow Instagram dia ke? Ada? Kalaulah contoh adik-adik, ini bukan syiah atau tidak adik-adik. Contohnya kalaulah malaikat Israel dia ada Twitter. You know Twitter? Kalau ada Twitter adik-adik, agak-agak korang nak ikut tak? Nak follow, nak tweet tak? "Hari ini aku telah berjaya mencabut nyawa 500 orang penada." Agak-agak korang nak tweet tak? Dia punya tweet dia tadi. Nak tweet tak? Tak, tobatlah tak tweet. Sebab apa? Kita amat takut dengan malaikat Israel. Sedangkan malaikat Israel ini bila datang kepada manusia yang beriman, dia akan berubah wajahnya menjadi manusia, menjadi makhluk yang sangat terindah. Itu yang kita harapkan sebenarnya adik-adik.
Tuan-tuan, apa yang anda lihat daripada gambar ini? Apa? Semua senyum. Aku bertanya, aku juga yang melawaknya. Apa sebenarnya? Aku dah ada first mesti sama Yusuf. Selain Syamsul Yusof, kepala botak lagi bagus. Kepala botak ustaz, nampak almari, nampak orang janggut, nampak kamera. Tuan-tuan, inilah kehidupan kita sebenarnya. Hidup ini sebagai sebuah permainan. Hidup ini sebagai sebuah cobaan. Bermakna kita akan diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayyukum ahsanu amala. Allah kata apa? Hidup ini hanyalah semata-mata Allah nak tengok siapa yang terbaik amalnya. Allah tak tengok Allah tak tengok adik, Allah tak tengok dia tampan. Sebab tampannya kamu adalah sementara. Cantiknya kamu adalah sementara. Buruknya kamu, Allah ustaz, saya ni gemuk ustaz. Bila pakai baju tercabut butang ustaz. Berjalan bergegar ustaz. Ustaz, saya ni kurus sangat ustaz. Bila datang angin je saya kena pegang tiang ustaz. Takut jadi bendera. Bendera berkibar di angkasa. Semua itu adalah sementara. Sebab kita bukan. Dunia ini diciptakan untuk manusia, tetapi manusia tidak diciptakan untuk dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, sila duduk menegak sikit. Silakan menegak sekali. Tegakkan badan, jangan tegakkan benda lain ya tuan-tuan. Okey. Baik, letakkan tangan di dada masing-masing. Silakan. Letakkan tangan di dada masing-masing. Baik. Rasa tak degupan jantung itu? Rasa tak? Ya, aku tanya ni. Macam aku sorang-sorang je kat sini. Rasa tak degupan jantung tu? Rasa. Siapa yang menggerakkan degupan jantung itu? Siapa? Pernah tak pada waktu pagi bila anda bangun tidur, anda kejut jantung anda? Oh jantung, baik-baik deh hari ni deh. Degut jangan tak degut. Kalau senyapmu, ada tak? Tak ada. Sewaktu anda sedang tidur lena, sehingga terbongkang, terkangkang-kangkang tidur, terselak kain, darah yang terus mengalir ke dalam urat sarafmu. Siapa yang arahkan? Adik-adik sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa yang arahkan? Allah. Sebutlah kuat-kuat, siapa? Siapa? Jadi hidup ini milik siapa adik-adik? Hidup ini milik siapa? Maka milik Allah. Tapi kenapa kita seringkali mengabaikan Allah? Kadang-kadang kita kata, ish, aku duk doa dah, macam-macam dah aku minta, tapi tak dapat-dapat juga. Ya Allah, ya Allah, Engkau cinta agungku, cintaku haraplah dibalas. Macam-macam dah minta dengan Allah ni Ustaz, tapi Allah tak pernah bagi. Kita terlupa tuan-tuan dan puan sekalian. Kita banyak minta dengan Allah, tapi mungkin Allah tak kabulkan lagi apa yang kita minta. Tapi sebenarnya Allah memberi lebih banyak perkara-perkara yang tidak pernah kita minta. Betul atau tidak? Kita duk rasa kita dah mampu berjalan kaki dengan sempurna, dengan dua kaki. Ketika berdoa, ada tak kita minta, ya Allah, jangan tarik kaki aku ya Allah. Ya Allah, jangan tarik tangan aku ya Allah. Ya Allah, jangan tarik mataku ya Allah. Ada tak kita berdoa dengan tu? Jenuh lah Ustaz. Sebut kaki, tangan, kepala, mata, hidung, semua jenuh lah Ustaz. Kita tak, kadang-kadang kita tak berdoa, tak menyebut perkara seumpama itu, tapi pada hakikat dia Allah tetap memberi ia dengan percuma. Cuba tengok tangan masing-masing. Tengok tangan masing-masing. Ada tak yang tak cukup? Ustaz, saya ada satu jari je Ustaz. Satu Malaysia Ustaz.
Ada? Ni aku tanya ni, ada ke tak ada? Boleh tak gambar ni? Cuba pegang telinga masing-masing. Pegang telinga masing-masing. Tuan-tuan, ada tak telinga dia panjang ke atas? Tak ada Cuba pegang hidung masing-masing. Pegang. Ada tak lubang hidung dia mencangkah ke atas? Bila main hujannya, oh pi'ah lah pi'ah. Kenapa takut jadi tak tahan hujan? Ada? Tak ada. Maknanya kita maha sempurna. Sempurna Allah berikan kepada kita. Berulang-ulang Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berulang-ulang Allah melafazkan perkataan, maka nikmat yang mana hendak engkau dustakan, sebab Allah beri kita segala-gala nikmatnya. Adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan, kita hidup ini ada kebahagiaan dan kedukaan. Ada orang anggap bila mana dia bahagia, dia miliki segala-galanya. Bila bersedih saja, Allah hilang segala nikmat dunia. Sakit rasanya putus cinta, sesatnya di dada, membuat kita jadi gegana, rasa lupa diri. Tapi kita terlupa bahagia atau berdukanya kita itu adalah sementara. Anak kepada Imam Ibn Hanbal bertanya, ayah, bila masanya kita akan berhenti rehat? Bila masanya kita akan bersenang lenang, tak perlu buat segala-galanya, ya Abi? Maka jawab ayahnya, ketika kakimu telah melangkah ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa nak share dekat sini apa yang dia rasa saat dan ketika ini? Bahagiakah dia atau berdukakah dia? Dan adakah dia menghargai kehidupan dia? Siapa nak share? Ustaz nak bagi novel semusim di bahasa, percuma dekat dia. Okey, tepuklah sikit. Insya-Allah. Silakan. Tak apa. Kenalkan nama, asal mana, ambil kos apa, dan ceritakan apa yang ingin anda kongsikan. Okey, boleh berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Biato Adawiyah di Ismail. Saya nak share macam sepanjang saya membesar, keadaan yang diberikan kepada saya dan keluarga saya. Tapi bila kita betul-betul minta dekat Allah, Allah bagi. Macam ada satu hari tu saya rasa sangat down. Saya rasa macam tak ada jalan. Saya nangis depan Allah, ya Allah, tolonglah bagi aku jalan. Tapi saya rasa macam tak ada jalan nak keluar. Tiba-tiba saya call, benda tu dah hilang. Allah tarik sekejap je, tapi kena minta betul-betul. Memang kita bagi 100% lah. Kita yakin bahawasanya Allah akan buka jalan tu, baru Allah bagi. Lepas tu kali kedua, ada benda dalam hidup saya hilang. Penting lah juga. Penting. Saya dah cari semua tempat. Saya cari bilik saya tak ada, bilik kawan saya tak ada. Saya sampai, tolonglah ya Allah, jangan buka aib aku, jangan buka aib sahabat-sahabat aku. Please, tolong bagi aku jalan, benda tu jumpa. Lepas tu saya tak putus asa lagi. Saya pergi balik bilik kawan saya. Tempat yang saya cari tu, dah banyak kali saya cari. Tempat tu juga ada benda tu. Maksudnya bergantunglah pada Allah. Jangan. Lepas tu saya berfikir, kehidupan saya ni dah banyak kali saya rasa down, tapi Allah bagi. Saya takut bila satu hari nanti saya minta, Allah tak bagi dah. Terima kasih. Tahniah, terima kasih atas perkongsian sebentar tadi. Betul tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jauh dengan Allah sebenarnya, sedangkan pada waktu ini setiap saat Allah tak pernah meninggalkan kita. Mana mungkin Allah nak tinggalkan kita, sedangkan satu daun yang luruh di belantara, mung di sana,
hutan belantara yang tebal, satu daun yang luruh daripada pohon rimba, semuanya atas pengetahuan dan kekuasaan Allah. Satu butir air mata yang mengalir sewaktu kita berdoakan, oh Tuhanku, kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku lahir tanpa pinggiran darimu. Kau pengasih, kau penyayang kepada hamba-hambamu. Sebab apa tuan-tuan? Selangkah kita kepada Allah, 10 langkah Allah akan datang kepada kita sebenarnya. Kita akan cari Allah bila waktu kita dalam keadaan kesempitan. Rasa kita tertindas, kecewa, tak ada kawan, duduk sorang-sorang dekat bilik, duk tarik rambut, geram ni. Tengok jendela sambil menyebut satu lagu. Punya stres. Tapi kita terlupa yang Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, kabarkan kepada mereka, aku sangat dekat. Sehingga kan lebih dekat daripada urat mari. Tuan-tuan, siapa kat sini yang dia yakin pukul 10 malam nanti dia masih hidup? Siapa yakin? Tuan-tuan, cuba pegang dekat dahi, rasai adakah nadi anda berdenyut atau tidak. Okay, semua sekali. Ambil satu jari letak dekat dahi, rasa tak nadi anda sedang berdenyut? Siapa yang rasa sila angkat tangan. Siapa yang tak rasa sila angkat tangan. Okey, yang rasa tu mengikut kata para ulama, siapa yang rasa dahi dia berdetik ataupun berdenyut nadinya, itu tanda 3 orang, tanda 3 hari dia nak meninggal dunia. So yang tak rasa tu tak tahulah, wallahu alam lah ya. Lambat lagi ke tidak, wallahu alam. Sebab malaikat Israel dia akan datang sentiasa. Kita pernah dengar kan, satu hari 70 kali malaikat Israel datang jenguk kita. Rupa-rupanya tu hadis palsu adik-adik. Betul? Hadis palsu sebenarnya. Kita duk cakap lah 70 kali malaikat Israel datang. Betul datang. Mari. Oh, kecek suposi yes tak. Mari jenguk kita 70 kali. Oh tak, hadis palsu. Tapi sebenarnya adik-adik, memang malaikat sentiasa memerhatikan kita. Sebab apa? Terkadang waktu kita sedang lara, pada waktu pagi semayang subuhnya pukul 6 ataupun 6 sukung tengah-tengah azan, dia semayang subuhnya pukul 8. Itu pun kalau semayang. Waktu petang pula pukul 7, Allah tak sempat nak tengok, tak sempat nak semayang ustaz. Oi, duk tengok cerita Abang Jepam, Abang Bomba. Duk tengok suri rumah naik kapal terbang. Apa nama dia? Suri hati Mr. Pilot. Sampai mak kata, apa pergi semayang-semayang kan? Tu mak nak tengok cerita Nabi dah ni. Adik-adik, tuan-tuan dan puan sekalian, terkadang kita terlalu mengejar dunia, sedangkan Nabi menyebut barang siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengiringnya dari belakang. Barang siapa yang mengejar dunia, dunia akan ditinggalkan daripada belakang. Kita seronok je duk sambut birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kita duk seronok sambut birthday. Tak salah sebenarnya tuan-tuan. Tapi yang salahnya kita melupakan apabila bertambahnya usia kita, bermakna kita semakin meninggalkan dunia.
akhirat semakin kita dekat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul sebenarnya. Jom kita saksikan visual ini. Sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, wa nufikha. Agak-agak berapa usia dia? Siapa tahu jawapannya Ustaz bagi hadiah novel semusim di Barzah percuma. Sini angkat tangan dan bagi tahu apakah dan berapakah jumlah pula usianya. Agak-agak berapa usia dia? Okey. 17 tahun, terbaik. Tepukkan yang gemuruh untuk adik kita. Dia tembak terus kena. Terima kasih, tahniah. Alright, tuan-tuan. Dia meninggal bukan sebab dia sakit, dia meninggal bukan sebab dia accident ataupun dia tua ke apa ke tidak, tapi agak-agak dia meninggal sebab apa? Memanglah sebab ajal. Kalau sebab ajal, doktor-doktor di hospital memang senang je kerja ni. Ni doktor kenapa ni dia mati doktor? Sebab ajal puan. Ni macam saya tengok dia macam ada penyakit jantung ni. Sebab tu ke dia meninggal tak? Sebab ajal puan. Kalau macam tu mudahlah kalau jadi doktor. Budak ni dia meninggal dunia bukan sebab aksiden ke atau jatuh longkang ke atau feras bercinta ke, tidak. Tapi dia meninggal dunia apabila pada waktu pagi mak dia kejut bangun, dia tak bangun-bangun. Bangun dah, siapa sangka esok adik nama apa adik? Mampu dah. Nama apa adik? Amalina. Ini roommate ke? Tak, ada roommate tak kat sini? Seorang-seorang je. Oh kawan. Kawan nama apa? Ain. Bayangkan esok Amalina. Ain kejut. Ain. Kejut di sini. Terbalik ni. Amalina, oh Amalina. Amalina. Dah kejut, tengok balik muka dia. Tak ada. Siapa sangka adik-adik, sebab kita dikejar. Nabi sebut kalau engkau membina rumah yang penuh dengan pengawal, penuh dengan benteng tembok yang begitu tebal, kamu tidak mampu untuk lari daripada maksiat. Tak mampu lari daripada malaikat. Silap skrip malaikat Azrail. Tuan-tuan, saya nak tunjuk satu visual, satu video. Dia tidak menakutkan tapi agak menyeramkan. Nak tengok ke tak nak? Nak tengok ke tak nak? Nak tengok kata apa? Oh yeah. Boleh tidak kalau Ustaz nak minta abang teknikal kita ke atas padamkan lampu seketika. Dan sewaktu anda menonton video ini, visual ini tuan-tuan, tolong perhatikan elok-elok orang di sebelah kiri, orang di sebelah kanan, confirm orang di belakang anda. Takut-takut sekali lagi Habibie tengok kat sebelah, tengok senyap je. Siapa ni? Ini adalah kisah benar berlaku di Indonesia. Kabarnya seorang ayah yang meninggal dunia. Dirinya itu banyak dosa ya tuan-tuan. Dosanya banyak, lalunya dia mati. Di kapan juga akhirnya. Maka anaknya terlalu mencintai dia, maka anak masuk dalam keranda ayahnya. Tanpa diduga Allah menunjukkan sesuatu kepada sang anak. Jom kita saksikan.
Okey ke tak okey? Okey. Baiklah. Kita ada sound effect tambahan kat belakang ya. Okey, kejut lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, InsyaAllah kita akan hentikan program pada malam ini pukul 10.30 malam. Betul? Kalau Ustaz lanjutkan sikit boleh tak? Boleh ke tak boleh? Yang mana yang datang dengan bas tak apa ke? Tak apa, sanggup balik jalan kaki. Sanggup boleh. Okey, boleh buka lampu semula. Terima kasih banyak. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang dikasihi sekalian, siapa kat sini yang selalu pergi ke kubur? Angkat tangan. Pergi ke kawasan perkuburan. Pernah pergi? Pergi pada waktu bila? Ada yang waktu pagi, ada yang waktu petang. Okey, nak tanya, waktu yang paling afdal kita menjengah ke kubur waktu bila? Okey, kita buat kuis. Siapa kata A pada waktu pagi, sila angkat tangan. Baik. Siapa kata B pada waktu tengah hari, tengah-tengah rembang kepanasan, pergi ziarah kubur? Angkat tangan. Siapa kata C pada waktu petang, sila angkat tangan. Dan siapa kata pada waktu tengah malam, sila angkat tangan. Ada? Sebenarnya adik-adik, waktu yang paling terbaik kita menziarahi kubur ialah pada waktu tengah malam. So kejap lagi pilihlah mana-mana kubur yang ada suka. Sebab apa? Bayangkan tuan-tuan, satu saat lebih kurang dalam pukul 1 pagi kita nak kena pulang ke rumah. Berkebetulan kita nak lalu kawasan perkuburan. Kubur itu pula ada pokok buluh besar je. Ada pula pokok jawi. Tahu pokok jawi? Yang dia punya akar berjuntai-juntai, yang Pontianak suka main buayan tu. Pohon beringin. Nak lalu
Lalu pada pukul 1 pagi sorang-sorang berkebetulan pula Tok Adi bakar sampah pada petang tadi. Tok bakar sampah ya. Masih berasap kubur tadi tengah-tengah malam. Agak-agak nak lalu tak sorang-sorang. Siapa kata tak nak lalu? Sila angkat tangan. Turunkan tangan anda. Sebab apa? Kita rasa seram. Nabi sebut, kamu melihat di atas kubur itu sudah menakutkan bagaimana orang yang berada di dalam kubur, adik-adik. Sebab tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang meninggal dunia tidak meminta kembali ke dunia. Sebab itu dah dia ada lagu. Ku merintih, aku menangis. Tahu lagu ni? Cuba ikut ramai-ramai. Ku meratap. Halo. Semula-semula. Ku meratap, aku mengharap. Sambung. Ku meminta dihidupkan semula agar dapat kembali. Sambung. Oh, memang barzah sungguhlah kita malam ni. Ke dunia nyata. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah melihat atau pernah menyaksikan atau pernah mengalami mungkin ibu dan ayah kita diusung ke alam yang lain. Mungkin kita pernah melihat ibu dan ayah kita dikafankan lalu disimpan ke dalam lubang kubur seorang diri. Tuan-tuan, hari ini kita melihat orang lain diusung begitu, dikafankannya begitu, ditinggalkan sendiri begitu. Tapi suatu saat nanti kita juga akan mengalaminya. Berapa ramai jumlah follower anda di Instagram? Adik, berapa jumlah follower adik? Tak ada. Ada Instagram? Tak ada ke 5 orang je? Berapa ramai jumlah follower anda dekat Instagram, dekat Twitter, dekat WeChat? Ada tak orang WeChat kat sini? Ada? Kalau ada hashtag sila meninggal je dia. Berapa ramai sekalipun jumlah pengikut anda, tapi kena ingat, mereka tidak akan ikut anda sampai ke alam barzah. Mereka akan membiarkan anda sendiri dan anda akan hidup sendirian bersama dengan amal ibadah anda. Tuan-tuan, saya nak minta izin pada malam ini untuk kita buat satu sesi refleksi. Boleh ke tak boleh? Macam tak semangat. Boleh ke tak boleh? Di mana sesi refleksi ini ialah kita akan mengembara dari hati menuju mengenal diri. Dan sewaktu refleksi ini ada perlu diri pada bawah dan jangan pandangkan Allah, jangan pandang belakang. Kalau tiba-tiba tengok kawan sebelah seolah-olah menangis, jangan kata begini adik-adik. Banyaknya dosa hang no. Tobat nah. Tiba-tiba tengok kawan sebelah, relax je. La. Jangan kata pula, kerah hati yang astaghfirullahalazim. Sebab refleksi hati kita bergantung kepada diri sendiri. So, duduk dengan tenang, tegakkan diri anda sekalian. Baik, Ustaz nak minta izin. Okey, sesi refleksi ini ialah disebut sebagai inner journey. Kalau mereka yang pernah pergi ESQ, dia fahamlah inner journey ni apa. Maknanya kata kembara dalam jiwa dia. Tapi pada kali ini kita nak anda mengenal dan menghayati apa yang dibawa oleh saya. Tuan-tuan, perlahan-lahan ikut saya berzikir. Allah. Pelan-pelan ikut. Allah. Allah, ya Allah. Sambil anda berzikir, anda kenang dosa-dosa anda yang lalu. Bayangkan saat dan ketika anda melakukan maksiat dan dosa sehingga kan ia jauh dengan Allah. Allah, Allah,
tolong ya Allah. Tuan, sila pejamkan mata anda semuanya sekali. Pejamkan mata anda. Bayangkan seseorang yang berada di hadapanmu ini. Sambil anda memejamkan mata, jangan ada sesiapa yang membuka matanya. Sambil anda memejamkan mata, anda bayangkan ada seseorang yang sedang berada di hadapanmu. Dia adalah manusia yang paling dicintai dan dialah manusia yang telah banyak memberikan kebahagiaan yang cukup bermakna dalam dirimu. Tuan-tuan, hayatinya yang berada di hadapanmu. Kalau engkau seorang ibu, bayangkan di hadapanmu ini adalah seorang anak. Anak yang sangat engkau cintai. Anak yang sangat engkau ridhoi. Bayangkan dia sedang berada di hadapanmu. Kalau engkau seorang anak, bayangkan dia adalah seorang ibu. Di rahimnya pernah mengandungkanmu selama 9 bulan lamanya. Dia pernah kesakitan seorang diri menangkungnya. Dia pernah kesakitan seorang diri membawa dirimu ke hulu ke hilir sebagai tanda cinta dan kasih sayangnya. Bayangkan dia sedang berada di hadapanmu. Dia sedang senyum dengan senyuman yang sangat sederhana. Senyuman yang membahagiakan. Coba engkau tatap pipinya yang semakin kendor itu. Coba engkau tatap matanya yang semakin layu. Bukankah suatu ketika dahulu dia pernah membahagiakanmu? Bukankah suatu ketika dahulu dia pernah menjadi seorang manusia yang paling dirindui dan dicintai olehmu? Coba engkau hulurkan tanganmu ke wajahnya. Engkau pegang pipinya. Coba engkau rasakan bahang air mata yang panas mengalir jernih dari kelopak mata seorang manusia yang bergelar seorang ibu. Andai seorang ayah, andai engkau seorang ibu, engkau pandang wajah anakmu, bukankah engkau pernah memberi mereka makan daripada hasil yang mungkin tidak ada keberkatan daripada sisi syariat? Mungkin selama ini mereka jauh dengan Allah, jauh dengan dirimu karena kamu jauh dengan Allah. Kamu jauh dengan Allah, maka Allah menjauhkan dirimu dengan mereka. Duhai anak, coba engkau tatap seorang lelaki yang berada di sebelah ibu. Senyumannya agak sederhana. Dia sedang memikirkan sesuatu harapan yang membungkam di dadanya. Seolah-olah dia ingin berkata sesuatu kepadamu. Namun jauh di sudut hatinya dia tahu bahawa engkau tidak menyukainya. Engkau pernah terdetik di hatimu membenci dirinya. Walaupun begitu, dia tidak pernah jauh untuk membenci dirimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Nafkah dan segala keperluanmu diperhatikan, diberikan dengan penuh kasih dan sayang. Terkadang kita lupa bahawa kita memiliki dua manusia, anugerah terindah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dikasihi Tuhan semesta alam, pada malam ini adakah anda yakin yang mereka berdua sedang bahagia di saat ketika ini anda berada dalam dewan yang mulia ini?
Adakah mereka merasai kebahagiaan yang dipancarkan daripada kehidupan sang tuan? Atau mereka merasai keperitan kehidupan akibat daripada dirimu? Bayangkan, renungkan. Inilah dimensi kehidupan yang bermula pasti akan mengakhirinya. Mereka tidak akan hidup lama. Mereka akan meninggalkanmu. Barangkali mungkin saat dan ketika ini malaikat Azrail sedang menghampiri mereka. Barangkali saat dan ketika ini mereka telah pun pergi, tidak kembali. Bayangkan adik-adik, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Bayangkan pada malam ini anda mendapat panggilan telefon. Panggilan telefon yang amat jauh daripada jangkaanmu. Daripada ahli keluarga terdekat yang mengatakan ibu dan ayahmu ataupun anakmu telah pergi tidak kembali pada malam ini. Saat engkau dipulangkan, engkau perlahan-lahan menaiki kereta pulang ke rumah. Sewaktu itu engkau melihat dan menyaksikan kenangan demi kenangan dibuang. Perasaan yang penuh dengan kesyahduan. Bayangkan, engkau merindui saat itu. Saat di mana engkau berlari-lari kecil terjatuh, ibumu datang memelukmu sambil berkata, "Nak, jangan lari kuat-kuat nak. Biar ibu baluti lukamu, biar ibu letakkan ubat di kakimu nak." Engkau masih ingat ketika itu? Kau tidak mampu lupakan saat di mana engkau kelaparan, tangan yang penuh dengan kesyahduan tangan seorang ibu menyuapkan makanan ke dalam mulutmu dengan penuh kasih dan sayang. Walaupun engkau pernah menepis tangannya, dia tetap ambil nasi suap dalam mulutmu. Sebab apa? Sebab cinta dan kasih sayang seorang ibu. Ketika engkau pulang ke rumah, engkau menyaksikan begitu ramai manusia. Yang lelakinya memakai kopiah putihnya, yang wanitanya sambil berjalan, dan ada terdengar satu suara. Aku kenal ya Allah suara itu ya Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Engkau kenali itu adalah surah Yasin. Sambil engkau berjalan, engkau rebah, engkau berjalan, engkau rebah, engkau melihat dua keranda disandarkan di dindingnya. Engkau tidak mampu berkata apa-apa. Engkau hanya mampu menyebut Allah, 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 Allah. Itulah perkataan pertama yang telah jauh. Telah lama engkau tidak sebut perkataan Allah. Engkau terus berjalan sampai kedua jasad yang kaku. Engkau membuka perlahan-lahan kain putih. Engkau melihat wajah mereka sayu. Ya Allah, aku tengok ini wajah ibu dan ayahku ya Allah. Engkau melihat bibir mereka lesu. Ya Allah, bibir ibuku pernah mengucapkan kata-kata nasihat kepadaku ya Allah. Bibir ayahku pernah mengukaikan kata-kata yang indah kepadaku ya Allah. Bibir ibuku yang lesu ini pernah suatu ketika dahulu ya Allah mencium dahiku yang hina ini ya Allah. Siapa sangka, adakah aku kehilangan mereka ya Allah? Tentu. Sebab yang hidup pasti akan merasai kematiannya. Engkau merasa kehilangan yang teramat, seolah-olah engkau hilang segala-galanya. Sedang engkau terlupa bahawa ada zat yang maha agung, zat yang tidak pernah meninggalkan dirimu walaupun sebentar,
Zat itu sentiasa memerhatikanmu. Itulah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dan teman yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali kita kehilangan seorang ibu, seorang anak, seorang ayah, tapi kita terlupa yang ada satu zat tidak akan pernah sesekali meninggalkan kita selama-lamanya. Dia memanggil-manggil nama, dia menyebut-nyebut nama, dia menunggu setiap pintu doa. Siapakah dia? Dialah Allah yang Maha Agung. Dia menghantar kita ke dunia ini sifatnya sementara. Dia mengirimkan kita seorang ibu, seorang ayah, anak-anak, harta. Semuanya itu pinjaman sementara. Kita datang seorang diri. Suatu saat nanti kita juga akan kembali sendiri. Inilah kehidupan. Kehidupan yang bukan milik kita. Kehidupan yang dipinjamkan sementara. Maka mengapa kita berpaling daripada Allah? Maka mengapa kita jauh dengan Allah? Adakah Allah itu hanya di saat kita berduka kita mencarinya? Adakah Allah itu di saat kita memerlukan, di saat kita dipenuhi dengan tekanan perasaan baru kita mencarinya? Adakah Allah itu hanya diperlukan di saat kita sudah tidak ada apa-apa lagi makna dalam kehidupan ini? Tidak, wahai saudara-saudaraku, Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Walaupun engkau datang kepada Allah membawa dosa seluas langit dan bumi, timur dan barat, Allah kata, aku tak peduli andai hambaku itu bertaubat kepadaku. Mulianya Allah, hebatnya Allah, karena Dialah Tuhan kita. Sebut perlahan-lahan adik-adik, tuan-tuan, ikut zikirku perlahan-lahan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil perlahan-lahan engkau menyebut, ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullahal-azim. Engkau menyaksikan segala dosa yang kami lakukan. Engkau maha menatap segala kemaksiatan, kederhakaan yang kami buat. Tapi engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Astaghfirullah, Astaghfirullahal-azim. Allah, Allah, ya Allah. Perlahan-lahan kita zikir, sebut nama Allah. Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Karena kita hidup adalah karena Dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku tidak lain dan tidak bukan hanya kerana Allah.
Sejauh mana pun engkau berjalan, ke timur, utara, barat, selatan, akhirnya engkau akan menemui sebuah destinasi pengakhiran, iaitu kematian. Tuan-tuan, kesaklah air mata itu, bukalah matamu kembali, renungilah setiap bait kata-kata yang dilontarkan daripada hati, agar kamu mengerti bahawa hidup ini bukan percuma. Ada harga yang perlu dibayar. Kerana inilah kesudahan dan pengakhiran kita, tuan-tuan. Kita dibiarkan sendiri, tidak ada sesiapa pun yang akan mengiringi kita. Yang tinggal hanyalah amalan. Amalan baik ataupun buruk kita ditinggalkan juga. Kalau baik amalnya, maka baiklah tempat kita di sana. Kalau buruk amalannya, maka buruklah tempat kita di sana. Cuba anda saksikan pembaringan sepi. Sewaktu anda sedang tidur empuk di atas tilam yang begitu mendamaikan, Masya Allah, hebat. Kita terlupa kita akan berbaring di atas tanah yang dingin dan dengan binatang-binatang yang sangat menakutkan. Saat engkau berbantalkan bantal yang enak dan lazat ketika engkau melayari bahtera mimpi, engkau terlupa engkau akan berbantalkan tanah, berdindingkan tanah, dan akhirnya engkau tidak mampu bergerak apa-apa ketika itu. Saat engkau bahagia bersama anak-anak, teman-teman, kawan-kawan, para peminat-peminatmu, engkau terlupa. Satu saat engkau akan dibiarkan sendirian dan engkau akan merebut di situ. Dan bukan setakat merebut sahaja, engkau akan melalui alam yang cukup terasing, jauh daripada dimensi khayalan yang mampu difikirkan. Tuan-tuan, kejarlah dunia seberapa apapun yang kamu sukai, tapi kamu jangan lupa kamu akan menempuhi satu pengakhiran dan permulaan kepada kehidupan yang lebih panjang. Dan pastinya kehidupan ini tidak akan dikembalikan. Tuan-tuan, silakan buka lampu semula. Ada kisah yang ingin disampaikan pada malam ini. Orang ramai bertanya, kenapa Ustaz semusim di Barzah ini yang Ustaz tulis novelnya ini begitu cepat sekali, begitu ramai sekali penerimaannya, kenapa begitu luar biasa? Dalam masa 4 bulan 35,000 telah mencapai jualannya dan menjadi novel bestseller sekarang ini nombor 1 di Malaysia. Tepuklah sikit. Sebab apa ya Ustaz ya? Semua itu sebab Allah. Tapi tuan-tuan, ada kisah yang ingin dikongsikan. Kisah benar, bukan kisah-kisah dongeng, tidak. Sebab apa? Kenal tak Ya Hamzah, tuan-tuan? Kenal Ya Hamzah? Sewaktu mana dia ketika itu dalam keadaan jahiliah. Jahiliah maksudnya apa? Dia jauh dengan Allah ketika itu. Dia pernah mengakui, dia pergi umrah, dia sujud di hadapan Kaabah, dan ketika itu dia nampak Allah menunjukkan kepadanya bagaimana manusia-manusia yang tidak melakukan amal ibadah kepada Allah diseksa dengan keadaan yang sangat menakutkan. Dan seolah-olah dia kata dahi dia melekat di sejadah. Tuan-tuan, hanya beberapa minit dia menyaksikan keadaan itu telah merubah 360 darjah. Bagaimana sahabat Ustaz yang melaluinya selama tempoh 3 bulan dia koma. Nak tahu ke tak nak? Allah sedihnya. No Ustaz. Nak tahu ke nak? Nah, ini saja tuan. Orang sahabat Ustaz, ini bukan dia, ini cuma gambar aja dia. Sahabat Ustaz bagaimana? Orangnya sangat tampan. Tiba-tiba. Tapi kehebatan dia sebagai seorang yang kacak, seorang yang bila orang tengok je, Masya Allah, perempuan tengok dia je terus keluar lagu ni. Ku tahu kau merinduiku, ku tahu kau menyayangiku, oh kasih. Oh, tengok dia. Aku berjalan dengan dia, semua orang perempuan tengok aku. Dan tengok aku, tengok dia lah sebenarnya. Perasaan pilah. Sebab terlalu indah ciptaan Allah. Namun begitu tuan-tuan,
Dia tak pernah solat, dia jauh dengan Allah. Dan dia pernah cakap dengan saya, aku tak solat, aku tak buat gapo-gapo. Aku latih dia sebenarnya. Dia kacuk ke. Bukan pokok kacuk ke. Orang yang kacuk lain sebab mata dia berwarna biru. Bila mana dia kata segala nikmat yang Allah bagi dekat dia, Allah tak berani nak tarik pun. Tengok aku tak semayang, aku tak puasa, aku tak buat apa-apa pun, Tuhan tak pernah tarik. Bahkan Tuhan bertambah-tambah bagi nikmat dekat aku, sehingga kan aku boleh berzina satu malam 5 orang wanita. Dia kata bukan aku cari tau, mereka yang datang sendiri dekat aku. Tuan-tuan, inilah kehebatan dia dalam melakukan maksiat. Ustaz kata dekat dia, ingat, ini bukan nikmat, ini adalah istidraj. Walaupun begitu, kesombongannya, kesukaan dia kepada dunia maksiat dia tetap terpikat dengan seorang wanita. Wanita ini ramai orang inginkannya. Semua orang ingin tackle-nya, termasuklah aku ketika itu. Tapi tak dapat sebab hidung tak apa nak maju. Bila orang tengok dia je, akulah rasa. Ingat lagu ni. Desir pasir di padang tandus, segersang pemikiran hati terkisahku di antara cinta yang sambung. Bolehlah. Tapi tanpa diduga, wanita yang penuh dengan zuhud, dengan waraknya, berjalan sentiasa dengan butiran tasbihnya, semua orang memandangnya, ya Allah, mulianya wanita ini. Tapi bila dia meninggal dunia dengan cara bunuh diri. Dia naik bangunan tingkat paling atas, dia terjun dan meninggal. Sebab apa? Sebab selama ini rupa-rupanya amal ibadah dia dilakukan bukan kerana Allah, tapi kerana ingin mendapatkan perhatian manusia. Bila Allah uji sedikit je, terus dia rebah, dia cari benda khurafat, dan akhirnya dia jatuh dan dia berputus asa dengan Allah. La tai'asu min rahmatillah. Apapun yang kita lakukan, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sebab apa? Kita tak tahu timeline bila Allah akan bagi kepada kita. Barangkali kamu menyangka ianya baik bagi kamu, sebenarnya Allah kata ianya buruk bagi kamu. Barangkali kamu menyangka ianya buruk bagi kamu. Betul ke? Kena balik. Betul buruk bagi kamu, rupa-rupanya ianya baik bagi kamu. Ke keulangan yang sama? Okey, angguk je. Sebab itu tuan-tuan, dia tidak reda, akhirnya dia jatuh dan terus membunuh diri. Bagaimana episod kisah semusim di barzah ini sebenarnya yang dilalui seakan-akan dia mati? Jom kita saksikan. Inilah permulaan kisahnya. Kita pendekkan sedikit sebab masa pun tidak mengizinkan.
dan dia koma selama 3 bulan. Sewaktu dia koma, mak dan ayah dia langsung tidak pernah menjengah ke hospital sebab terlalu mengejar kekayaan. Konon-kononnya mereka nak jadi seorang jutawan. Memang mereka dah jutawan. Namun doktor beritahu dekat kami yang dia perlu pulang ke rumah. Sebab apa? Doktor kata dah tidak ada harapan lagi dah. Berkemungkinan 2 hari sahaja lagi dia akan meninggal dunia. Sebab melihat kepada keadaan jantungnya, keadaan diri dia yang sangat lemah. So doktor kata bawalah pulang ke rumah. Mungkin keluarga terdekat ataupun jiran-jiran nak tengok dan boleh buatlah bacaan Yasin. Kami bawa dia pulang ke rumah. Sampai di rumah kebetulan mak dia ada ketika itu. Mak dia tanya, buat apa ni? Kami kata, makcik, anak makcik dah terlalu nazak. Doktor minta kami bawa pulang ke rumah. Kami nak buat bacaan Yasin. Yasin? Berapa dia Yasin tu? Aku pun nak kata betul makcik ni, tapi tak gamak nak kata ni. Yasin tak tahu Yasin. Sebab mereka tak pernah hidup dalam kehidupan beragama sebenarnya. Tak apa makcik. Saya kata tak apa makcik, biarlah kami uruskan. Biarkan. Tak apa, kami letakkan di tengah-tengah ruang tamu ketika itu. Letakkan tilam, maka dibaringkan. Ada beberapa sahabat yang lain datang dan kami memulakan bacaan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tengah-tengah duk baca Yasin, tiba-tiba dia bangun, terduduk. Adik-adik, tuan-tuan, dia masih hidup. Kalau dia dah meninggal dunia, tiba-tiba tengah-tengah baca Yasin, dia bangun duduk. Agak-agak siapa orang pertama yang cabut dulu? Ya, akulah orang pertama yang cari dulu, yang lari dulu. Tapi ini dia dah masih hidup lagi. Dia bangun terduduk, dia pandang kami semua terpinga-pinga, lalu dia peluk ibu dia dengan pelukan yang belum pernah kusaksikan ketika itu. Dia peluk mak dia dan kemudian lepas peluk mak dia, dia sujud. Selama aku berkawan dengan dia, belum pernah aku lihat dia sujud kepada Allah. Kami membiarkan dia sujud seketika. Kami semua tertanya-tanya, kenapa dan mengapa begitu jadinya. Selepas itu, lepas dia bangun, dia sujud, dia tengok ustaz. Dia kata, di bawa aku ke bilik air mata. Tahu mata sebentar. Ustaz perlahan bawa dia bilik air. Dia bilik air, dia menangis. Ustaz tanya, buat apa lama menangis pula ni? Aku tak tahu nak wuduk, dia kata. Ustaz berkata lagi, telah badan. Tak adalah. Sebab doa semayang tak nak. Tak ni. Tak apa, Ustaz ajarkan dekat dia bagaimana nak wuduk. Saya wuduk pada papa ni. Di tingkat adik-adik ada lift. Dan naik tingkat 3, masuk bilik dia. Bilik dia sangat besar dia adik. Kecil. Lebih kurang kecil sikit-sikit lah daripada Dewan ni. Sebab dalam bilik dia ada kolam renang. Bilik adik ada kolam apa? Kolam ikan saja ustaz. Sebab tu aku selalu pergi ke rumah dia. Sebab syok sangat-sangat. Bangun-bangun tidur, mengelusur terjun masuk kolam. Tapi mereka tak pernah bahagia. Hidup mereka nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi ustaz dudukkan dia. Dia pun menghadap ke arah kiblat. Dia menangis lagi. Ustaz kata, buat apa lama menangis lagi ni? Aku tak tahu nak sembahyang. Ustaz pun ajarkan kepada dia bagaimana nak solat. Dia pun solat. So dia lah tunggang balik cuma tangan belakang. So yang terakhir sujud terlalu lama, hampir jam. Kami agak terkejut. Ustaz yang kau saya kat saya pun. So nak make sure aku pun cucuk pinggang dia seketika. Cucuk pinggang, dia gerak, alhamdulillah hidup lagi. Kawan ustaz yang dekat pintu tengok eloklah saing kita tu nak taubat dah. Hak saing sore lagi ni 3 suku dia kata. Tak apalah 3 suku pun 3 suku lah. Lepas tu, lepas dia bangun dia menangis, kami pun tak mampu nak tanya apa-apa sebab kami semua terkejut. Dan kami membiarkan dia begitu. Tanpa diduga selepas sebulan kami bertemu dengan dia, ada sesuatu yang dia sampaikan
Dia kata apa? Aku menyangka aku telah meninggal dunia. Rupa-rupanya aku sedang mengalami satu pengembaraan dalam koma. Aku ingatkan berpuluh-puluh tahun aku dah mati. Sebab apa? Dia tengok bagaimana orang lain angkat jenazah dia, bagaimana orang lain mandikan dan kafankan dia, dan dia dengar bagaimana orang lain menyebut Al-Fatihah 3 langkah dan terus meninggalkan rumah dia. Dia dengar orang menimbuskan tanah dan dia nampak bagaimana satu persatu manusia meninggalkan kuburannya, dan dia dengar satu tapak yang cukup besar dum meninggalkan. Terus semakin hampir dan hampir ke kuburnya, sehingga dia menyebut, ya Allah, baru aku percaya, ya Allah, siksa kubur itu benar, mati itu benar, dan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu adalah benar. Dia kata ketika dia menggigil, dia kata dia tak mampu membuat apa-apa sebab seolah-olah tangan dia dipasung. Tiba-tiba tanah kuburnya runtuh dan dia terpelanting ke udara, terawang-awang di galaksi yang dia tidak tahu galaksi apakah ini. Ada satu skrin yang cukup besar dipaparkan kepadanya daripada dia dilahirkan sehinggalah dia sampai ke tahap dia sedang koma. Ketika itu dia nampak Allah menunjukkan, inilah wanita yang pernah engkau berzina, inilah arak yang pernah engkau pegang, inilah maksiat yang pernah engkau lakukan. Dia kata dia menggigil, menggelegak tubuh badannya, dia tak mampu lakukan apa-apa sebab ada satu batu yang cukup besar mengejar-ngejar dia. Terkena tubuh badan dia berkecai. Jadi balik dia kata seolah-olah seperti aku dicakar oleh 100 pisau di tubuh badan. Adik-adik, tuan-tuan, balik sekali letak tangan, toreh tangan, agak-agak rasa apa? Geli lah. Ini dia kata 100 kali berkecai, jadi balik. Dan dia tengok alam di sana seolah-olah satu alam yang tidak ada malam dan tidak ada siang, panasnya membakar sehingga tubuh dia hangus. Didengar di langit, inilah bahang yang datang daripada neraka yang jaraknya 1000 tahun perjalanan. Ya Allah, dia kata hancur badan dia, hangus. Sebab ada satu suara mengatakan, dulu engkau bangga dengan tubuh badan engkau bermaksiat kepada Allah, kini kami bakar tubuhmu. Dia kata bukan setakat itu saja, bukan aku seorang, aku tengok ramai manusia-manusia yang lain tersiksa. Ya Allah, subhanallah. Ada wanita, dia kata yang paling ramai sekali yang berada dalam satu kawasan yang cukup pelik. Mereka diseksa, ditarik rambutnya sehingga terkeluar kulit kepalanya, dicakok buah dadanya, diangkat dan dikatakan, dulu kamu membuka aurat, rasakan. Dan dia kata, Masya Allah, pelbagai seksaan yang dilihat tidak mampu diungkapkan. Ini gambaran sahaja, tuan-tuan. Sakitnya, ya Allah, sakit tak? Sakit. Ini api yang ditunjukkan dalam sebuah filem. Api dunia berwarna merah, sedangkan api akhirat berwarna hitam. Dia kata dia menyaksikan, sehingga kan dia nampak satu sungai yang mengalir, yang dalamnya ada darah nanah najis, yang mereka sambil berenang, sambil makan, sambil menyebut, ya celakalah kami dengan dunia, celakalah kami dengan amal maksiat kami. Dan ada binatang yang lidahnya diperbuat daripada duri yang tajam, matanya dipenuhi dengan api, sambil mana ada makhluk yang cuba keluar daripada sungai berkenaan. Maka binatang tadi membelit sehingga habis dah bateri. Membelit tubuh badannya sehingga terburai. Ada sambungan.
urat dan usus-ususnya. Dia kata apa? Rupa-rupanya aku hanyalah koma, dan tidak aku sangka koma aku hanyalah 3 bulan sahaja. Tuan-tuan, kisahnya ini diamanahkan oleh seseorang ulama untuk dibukukan dan dibawa kepada masyarakat. Sebab ramai orang melaluinya tapi tak pernah pun ada orang menceritakan. Maka kita bukukan dalam novel Semusim di Barzah, yang mana ianya telah memberi impak. Alhamdulillah. Seorang pelacur dia DM saya dekat Instagram. Dia kata mata dia bengkak, 3 hari dia menangis, tak mampu menghentikan tangisan. Sebab dia tidak pernah tahu ada satu alam yang lebih dahsyat. Walaupun dia kata itu pengalaman seorang manusia, hanya mimpi, tapi bila baca pun sudah menggetarkan jiwa. Bagaimana kalau keadaannya yang sebenar-benarnya, tuan-tuan? Alhamdulillah, kita nak bawa mentaliti masyarakat kita pada hari ini ialah mentaliti yang ingat kematian. Sebab itulah sehingga kini adik-adik, sehingga kini novel ini masih berada ranking nombor 1 di Malaysia. Tepuklah sikit. Dalam ramai-ramai novel yang ada, semua adalah penulis-penulis sepertiku. Tapi hanya satu sahaja novel agama kita nak bawa supaya masyarakat. Kita tak mahu dah novel-novel yang sebelah rumah saya, suami saya, isteri saya duduk atas penyidai, rumah sebelah, contohlah ya. Kita tak mahu dah buku-buku yang seumpama itu. Kita nak supaya masyarakat tahu bahawasanya hidup ini akan ada Doctor Strange. So pakai CGI. So kalau buat filem adik-adik, tuan-tuan sekalian, memang memerlukan banyak kos sebenarnya. Ini antara pembaca-pembaca kami. Kenapa kami memilih mereka? Kerana dulunya mungkin mereka tak nampak apa itu pembacaan-pembacaan agama seperti ini. Tapi bila mana mereka boleh baca novel seumpama ini, kita nak mereka bawa kepada masyarakat ibrah, agar masyarakat juga tahu bahawasanya hidup ini bukan percuma. Dan kita buat banyak program jelajah. Dan kalau tuan-tuan dan puan sekalian nak jemput kami ke mana-mana, silakan, sebab kita buat secara percuma supaya amanah dari pertama tadi kepada saya dan dirisikan. InsyaAllah 26 hingga 30 hari bulan ni kita akan pergi seminggu di Brunei. Sebab apa tuan-tuan? Novel ini paling tinggi di Brunei Darussalam. Mungkin juga di Indonesia pun minta, tapi susah nak hantar sebab kosting tinggi. Kalau ke Indonesia lain pula lagunya ya. Lagunya bagaimana? Ingat mati, ingat sakit. Jom Mamai, boleh? Ingatlah saat kau sulit, ingat satu kali berapa dosa kau buat. Ingat lah akhirat. Biasalah lagu-lagu macam ni kan, budak tahu ada dekat rumah dekat, jangan kau terburu. Biasalah aku tahu. Kat depan ni segan sikit. Kita temu ramah dan banyak wartawan yang nak tahu kenapa novel ini berkaitan di kalangan masyarakat pembaca, sebab ianya dipetik daripada kisah yang benar. Ini adalah mentor Ustaz dalam penulisan ini, Ustazah Siti Nurbahayah atau Ustazah manisnya kurma ini, bak kata Jack sepah tu. Dan adik-adik, kalau anda baca novel ini, sebanyak 35,000 orang pembaca kami bercakap perkara yang sama. Kenapa Ustaz sampai dekat muka surat ini kami akan berhenti seketika, seolah-olah ada yang memerhatikan kami. Rasa seram sangat. Nak tahu ke tak nak apa kisah di sebaliknya? Nak tahu ke tak nak? Adik-adik, seorang kaunselor dia kata ke Ustaz, tak percayalah Ustaz, semua ni bid'ah, semua ni syiah. Tiba-tiba syiah dia kata kat aku. Tak apalah cikgu baca dulu, nanti cikgu beri komen. Lebih kurang pukul 8.15 malam dia mesej Ustaz, saya dah baca Ustaz. Lagu mana? 2 perkataan dia saja. Seram siut.
Tak apa cikgu, cikgu baca cikgu pada waktu tengah malam cikgu. Taubatlah aku tak baca siut. Sebab tuan-tuan, penulis melaluinya, maka pembaca juga akan merasainya. Kisahnya begini tuan-tuan. Sedang saya menulis lebih kurang pukul 3 pagi, tiba-tiba rasa di bahagian belakang seorang susuk, seperti seorang susuk sedang berdiri. Susuknya itu pelik kerana rambutnya agak panjang, tutup wajahnya, lalu rebah ketan. Memakai baju berwarna putih. Betul, sebab hantu tak akan pakai baju jalur gemilang, betul? Baju rasminya mesti baju putih. Kalau dipakai jalur gemilang lain. Dia punya konsep dia jalur gemilang. Dia duduk, dia beri kat belakang, tangannya begini, dan dia memandang sesuatu. Dan kata orang tua-tua, jangan pandang belakang, maka aku pandang sebelah kiri dahulu. Kalau tengok sebelah kiri tuan-tuan, kita dapat rasakan benda itu betul-betul berada di belakang. Dan akhirnya aku terus tengok ke belakang, dia ada dan terus hilang. Masya Allah, meremang segala bulu roma yang ada ketika itu. Ustaz pun teruskan, tak apalah, biarlah, teruskan lagi. Sedang menulis muka surat yang berikutnya, terasa di bahagian bahu, kiri hingga bahu kanan, lerikkan rambut yang panjang. Kalau rambutnya itu seperti para model iklan Rejoice Rich ataupun Sunsilk, hanya menggunakan jari. Tak apa, ini rambutnya seperti penyapu sampah. Berseret dekat belakang cakap engkau. Dah berseret. So ustaz pun pelik. Ya Allah, kau bagi hint yang pertama ni, ni bagi hint yang kedua. Aku takut-takut kalau aku teruskan juga dia bagi hint yang ketiga. Dia tengok muka, tak kepi nak mengambil ya. Nanya aku, so aku pun tutup. Aku terus tidur. Maka mengapa ramai yang bercakap sedemikian? Kerana tuan-tuan, penulis merasainya, penulis melaluinya. Maka kalau anda beli buku ini pada malam ini, bacalah pada malam ini. Sebab kita memang tak bawa banyak pun, lebih kurang dalam 150 sahaja. Dan kalau anda beli dekat luar, kita bukan nak promote tak, kita bawa sikit sebab ramai orang marah kat kami bila kami buat program jelajah tak bawa buku. Dia kata apa? Boleh kali bawa lah buku. Sebab mereka pergi cari dekat Popular, dekat MPH, dekat SMO, dekat semua. Ustaz pergi dekat Popular baru-baru ni, Ustaz tanya, buku semu, baru sebut semu. Dia kata, semu sim dik. Ya Allah, memang laris dik, panas hangat di pasar. Ustaz pun kata, ya kak, memang panas kak, memang the best kak, memang power kak. Pelik dia, tak tahu yang aku adalah penulisnya. So adik-adik, kita bawa pada malam ini. Siapa yang nak beli, sebab dekat luar harga dia RM29.9. Tapi malam ni kita bawa RM25 saja. Dan malam ni kalau anda nak, Ustaz boleh turunkan tanda tangan dekat buku berkenaan. Kalau tak beli pun tak apa, tak masuk neraka Jadi kita lihat tuan-tuan, apa kata pembaca kami di seluruh negara kita saksikan. Terlebih dah. Okey, sekejap ya. Bahaya ni. Tiba-tiba ni, tengok. Maknanya ada susuk yang sedang memerhatikan kita. Kita tahu balik nanti mungkin ada diikut sekali. Naik kat belakang tu, la 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 Baza. So hati-hati lah ya. Ada. Sebab Ustaz pernah buat program macam ni juga ya. Tengah-tengah dia buat program, kira-kira pada 40 orang. Kira tengok lah. 41 orang. 41. Kira lagi 41. Pelik je. Ustaz kata, cuba korang tengok orang sebelah kiri dan kanan. Tengok sebab nampak pelik je, senyap je. Sampai kiraan yang kali yang ketiga, terus 40 balik. So mana nak tahu adik-adik? Mungkin okay, silakan. Okey, mana tahu mungkin pada malam ini balik-balik bilik. Siapa dia ni? Duduk kat mana? Tadi aku duduk tengok dekat luar. Balik. Okey, kita saksikan apa kata. Cukup sekali dah sanggup untuk mengulangi. Jarum berdua kerja menantikan
Assalamualaikum. Saya Syamsul Yusof. Jangan lupa dapatkan novel Semusim di Barzakh. Tulisan ataupun karya Hadi dia. Ustaz, answer kita ni. Jangan lupa dapatkan di Barzakh. Tak lama lagi. InsyaAllah. Okey, nampaknya sekarang pukul berapa? Okey, baik tuan-tuan, saya mohon maaf atas kelewatan. Dan barang siapa yang ada Instagram ke tidak? Kalau ada Instagram, jangan lupa follow Ustaz. Type saja Hadi_Fayyad. Kalau anda nak I follow, you sebut UDM I follow, insyaAllah. Ada Twitter tak? Kalau ada Twitter, jangan lupa hashtag Semusim di Barzakh. Dan adik-adik yang mana yang nak berkesempatan membeli buku, boleh dapatkan di belakang. Kalau anda nak dapatkan tantangan, boleh terus di hadapan nanti, insyaAllah. Dan Ustaz ada pesanan, kita ada penaja sebenarnya, penaja tambahan pada malam ini, susu kambing premium berry, yang mana Mira Filzah katanya telah pun menikmati susu ini. Kalau anda nak dapatkan susu ini, boleh dapatkan di kaunter di belakang. Dan insyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk dengan kelemahan Ustaz sendiri, kita serahkan kembali kepada pengacara majlis. Sekian, wabillahi